Pada 10 rakyat Malaysia masih memilih untuk membeli belah secara dalam talian walaupun sektor ekonomi telah dibuka sepenuhnya. Ia merupakan dapatan utama dalam kajian pasaran platform e-dagang Shopee melibatkan lebih 3,000 responden pada Julai dan Ogos tahun ini. Pada masa sama, 60% pengguna Malaysia menyokong penjual tempatan secara proaktif menjelang Hari Merdeka bersama hashtag Shopee Support Local. Malah 30% menyokong kualiti barangan buatan Malaysia yang disifatkan mereka sebagai memenuhi citarasa tempatan. Selain itu, 40% responden akui pembelian dalam talian membolehkan mereka melakukan transaksi pada bila-bila masa dan di mana sahaja, selain 31% menyukai voucher serta diskaun yang ditawarkan. Right, buyers are attracted to aspects beyond just price alone, right? Obviously, price is important, right? But it also goes beyond that, right? For example, coming back to the stats that 7 in 10 Malaysians value peace of mind, right? So I think sellers should not underestimate the power of just great customer service, right? Good reviews, optimize their storefront, just being very interactive, very responsive to their buyers, make it a more interactive experience, right? I think that helps a lot. Menerusi tinjauan itu, 43% responden akui mereka membandingkan harga dalam talian dan mencari diskaun susulan inflasi yang meningkat ketika ini. Malah, 21% responden sifatkan mereka banyak mempelajari pembelian dalam talian sekaligus memilih untuk meneruskan pembelian secara dalam talian. Selain itu, 17% responden pilih pembelian dalam talian disebabkan sekiranya satu penjual telah kehabisan stok, mereka boleh beli daripada penjual berbeza. Tinjauan itu juga mendapati 7 daripada 10 responden mendapat penjimatan lebih 5% apabila melakukan pembelian secara dalam talian. Namun, 50% responden memilih untuk mengurangkan perbelanjaan lantaran ketidaktentuan ekonomi. Baik, untuk melihat kepada hasil data kajian ini, rakan setugas Nina Rosman ada laporannya. Baik, terima kasih Nabila dan Najib. Sudah tentu penjualan dan pembelian di dalam talian sudah menjadi norma baharu di mana kita terpaksa adaptasi ketika negara dilanda COVID-19, di mana kita dapat lihat pelbagai perubahan kemuncak di mana kita dapat lihat platform e-dagang ini menjadi semakin popular termasuk Shopee dan pelbagai lagi platform e-dagang yang lain. Jadi mari kita lihat hasil tinjauan yang dilakukan oleh Shopee pada bulan Julai dan Ogos tahun ini. Jadi apabila kita dapat lihat di mana pengguna Shopee adalah sebanyak lebih 50% adalah bekerja sepenuh masa dan 18% adalah kerja di antara, di mana in between jobs, di mana dia baru diberhentikan pekerjaan, dia baru menamatkan pekerjaan sementara. Ini adalah in between jobs, di mana kerja di antara, di mana 17% daripadanya adalah warga emas pengguna Shopee, termasuk ibu bapa tetap di rumah, di mana iaitu sebanyak 6%, di mana mereka yang menguruskan tanggungjawab di rumah dan serta mengasuh anak-anak di rumah, dan sebanyak 5% iaitu pelajar universiti adalah pengguna Shopee. Jadi apa kita perinci tengok lebih teliti di mana apakah kategori produk utama yang difikirkan apabila membeli belah di Shopee, di mana kita dapat saksikan sebanyak 5% memikirkan untuk mencari kerja dan bekalan sekolah seperti laptop dan juga beg sekolah, iaitu buku ataupun peralatan tulis, dan sebanyak 16% kita dapat lihat iaitu hiburan dan teknologi, iaitu sebanyak 16%, dan 24% iaitu keperluan hidup seperti barang-barang rumah, dan kita dapat lihat yang paling tinggi adalah 49% iaitu produk gaya hidup yang mengikut sosial ataupun nilai apakah keutamaan kehidupan masing-masing, dan sebanyak 6% di mana menggunakan Shopee untuk mencari bahagian automobil, di mana ramai di sana melihat spare part motor, spare part kenderaan, dan itu adalah sebanyak 6%. Jadi seterusnya apabila kita beliti apa iaitu faktor yang menjadi faktor kenapa orang masih berbelanja dalam talian. Jadi inilah antara faktor-faktor yang kita dapat lihat di mana dengan angka 14% responden tidak mempunyai pilihan kerana lokasi mereka. Kita dapat tahu tak semua Shopee, tidak semua tempat yang ada physical store, dan Shopee ni adalah pilihan mereka untuk mencari produk ataupun barang-barang yang mereka inginkan. Jadi apabila kita teliti antara angka tertinggi iaitu 43% responden iaitu membandingkan harga dalam talian dan mencari diskaun kerana persekitaran inflasi, di
mana di Shopee kita dapat lihat ada voucher, ada diskaun. Lepas tu kita dapat lihat orang memilih untuk membeli secara dalam talian kerana kenaikan harga, kos penghantaran lebih tinggi. Jadi itu disebab mereka memilih untuk membeli dalam talian. Dan sebanyak 17% iaitu responden membeli dalam talian kerana jika seorang penjual kehabisan stok, iaitu penjual lain mungkin masih memilikinya. Itu macam backup plan lah. Macam di mana kita dapat lihat pelbagai jenama, pelbagai kedai di dalam Shopee dan pelbagai lagi platform e-dagang. Di mana sebanyak 21% iaitu responden telah belajar untuk membeli barangan dalam talian dan akan teruskan lebih banyak pembelian dalam talian, di mana kita dapat saksikan orang dah biasa. So agak susah mereka untuk berubah. Kita dapat lihat dengan PKP ni hampir setahun lebih, dengan pandemik ni hampir 2 tahun, so orang dah biasa untuk teruskan pembelian dalam talian. Dengan angka paling sedikit iaitu 6%, iaitu responden masih memilih untuk membeli di luar talian. Ini hanya sedikit angka yang masih nak pergi store fizikal, nak pergi kedai runcit, dan mereka lebih prefer untuk membeli secara fizikal. Di mana apabila kita dapat saksikan juga apakah purata rakyat Malaysia yang membeli dalam talian ni. Kita dapat lihat di mana angka 3 dalam 10 pembeli iaitu menjimatkan lebih kurang 5% dan 4 dalam 10 pembeli menjimatkan 5% hingga 10% dan 2 dalam 10 pembeli menjimatkan 11 hingga 20% dan 1 dalam 10 pembeli menjimatkan 20% hingga 30% dan kita dapat lihat 1 dalam 10 pembeli menjimatkan lebih daripada 30%, iaitu kita dapat lihat pengguna Shopee 7 dalam 10 pembeli itu menjimatkan sebanyak lebih daripada 5%. Jadi apabila kita melihat kepentingan penjimatan dalam kalangan Malaysia, itu sebanyak 50% responden mengurangkan perbelanjaan kerana ketidakstabilan ekonomi. Di mana kita dapat lihat dengan kenaikan harga, inflasi, dan dengan sebanyak 20% iaitu kita dapat saksikan suka jimat, iaitu kerana mereka secara sendirinya memang suka berjimat cermat, dan sebanyak 10% iaitu meramalkan akan membayar untuk perbelanjaan utama, di mana mereka risau mungkin akan ada perbelanjaan pengurusan rumah, mereka terpaksa bayar hutang, mereka terpaksa bayar pembiayaan yang mereka lakukan, dan sebanyak 14% pendapatan iaitu tidak mencukupi untuk menampung keperluan asas. Mereka lebih prefer memilih untuk berjimat kerana mereka tidak mempunyai perbelanjaan pengurusan kewangan yang cukup untuk membiayai keperluan asas mereka. Dan sebanyak 6% iaitu perbelanjaan untuk orang lain, iaitu yang mempunyai lebih memilih untuk berjimat kerana mereka mempunyai tanggungan yang ramai ataupun tanggungan yang besar. Jadi apabila kita meliti secara mendalam lagi mengenai apa ketenangan minda ataupun peace of mind versus discount, di mana kita dapat lihat pengguna Shopee 31% lebih suka untuk dapatkan diskaun, voucher, dan iaitu lebih 40% iaitu lebih memilih platform e-dagang seperti Shopee ni kerana mereka boleh shopping anytime and anywhere, bila-bila masa dan di mana sahaja. Dan 17% mereka suka dengan jaminan Shopee, dengan security yang diofferkan oleh Shopee sendiri. Dengan 10% iaitu memilih Shopee kerana mereka melihat review-review yang ditawarkan, yang ditunjukkan oleh Shopee sendiri, dan sebanyak 2% iaitu memilih Shopee untuk membuat secara langsung di Shopee. Jadi apabila kita bercakap mengenai faktor peniaga mula menjual dalam talian dengan Shopee, apakah faktor punca mereka memulakan perniagaan di Shopee? Dan iaitu sebanyak 5%, iaitu mulakan Shopee kerana mereka tiada dapat pekerjaan. Kita tahu apabila COVID-19 dengan peningkatan inflasi ini, tidak dapat ramai keluar untuk bekerja secara fizikal, dan mereka menggunakan platform Shopee. Dan sebanyak 30% iaitu minat terhadap perniagaan mereka, dan mereka ingin kembangkan perniagaan mereka, dan sebab itu mereka memilih perniagaan dan penjualan dalam talian. Dan sebanyak 24% iaitu sumber pendapatan utama dan tiada lain. Ada setengah orang memilih Shopee kerana mereka this is the only source of income yang mereka boleh dapatkan. Dan 24% iaitu memilih untuk kos sara hidup yang tinggi mereka. Dan 18% iaitu ingin menambah pendapatan luar talian. Jadi apabila ini adalah antara faktor peniaga, kenapa peniaga memilih Shopee untuk memulakan perniagaan mereka. Jadi apabila antara data-data yang saya kongsikan, ini adalah data terkini. Bagaimana kita lihat sentimen pengguna Shopee? Sudah tentu kita dapat saksikan perubahan terbesar, iaitu transformasi terbesar apabila negara dilanda COVID-19. Di mana kita dapat lihat transformasi daripada pengguna peniaga berubah kaedah bekerja mereka daripada tradisional kepada dalam talian. Kita juga dapat lihat iaitu perubahan transformasi pembeli, iaitu mereka terpaksa berbeli daripada fizikal tukar kepada dalam talian. Jadi sudah tentu
platform e-dagang dan banyak lagi platform e-dagang yang lain ini sudah terbukti bukan sahaja membantu untuk meneruskan kelangsungan hidup, untuk menjana pendapatan, untuk tingkatkan pendapatan, untuk sara hidup, tapi mereka akan memperkukuhkan lagi ekonomi negara. Jadi sudah tentu dengan sempena Hari Merdeka dan Hari Kebangsaan Malaysia ini sudah banyak di-add to cart Najib dan Nabila, dan inilah antara data yang dapat saya kongsikan. Banyak lagi laporan yang akan kami kongsikan selepas ini. Mega Awan berehat seketika, kembali selepas ini.